Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, dalam video yang ringkas ini Ustaz ingin bercerita mengenai sedikit silap faham lah mengenai mengambil stam. Biasanya sinonimnya bila sebut stam ke Mesir. Stam ke Mesir. Sebenarnya dia adalah sedikit silap faham. Yang mana stam telah pun diterima di universiti awam kita, iaitu IPTA dan juga IPTS telah pun menerima pelajar-pelajar lepasan stam. Cuma sinonimnya pelajar yang mengambil stam mereka akan ke Mesir, iaitu itu adalah perkara yang sinonim biasanya. Tetapi sebenarnya tidak. Bahkan pelajar stam dia ada keistimewaan mereka tersendiri, iaitu dari sudut jumlah persaingan. Satu, kita perlu tahu pelajar yang mengambil stam setiap tahun yang kita cerita yang selepas-lepas lah. Yang lepas-lepasnya tidak pernah sampai sehingga 10,000 yang mendaftar. Yang mendaftar tak pernah sampai 10,000. Itu cerita yang daftar. Tak pernah sampai 9,000, mungkin dalam 9,000, 8,000 mungkin yang berdaftar. Tetapi lagilah perakhirannya bila mana sampai waktu peperiksaan saja, pelajar yang mendaftar yang 9,000, 8,000 tadi yang hadir sepenuhnya peperiksaan stam adalah dalam 5,000 hingga 6,000 sahaja calonnya yang hadir. Itu belum cerita mengenai yang lulus ataupun tidak. Kerana bagi sijil tinggi agama Malaysia, kita ada 10 kertas, bukan cerita subjek, 10 kertas. Sebab apa? Sebab subjek dia ada gabung-gabung subjek. Tapi kita ada 10 kertas dan ke-10 kertas tersebut mesti lulus sekurang-kurangnya makbul. Itu syarat utama lah. Syarat utama. Maka daripada 6,000, 5,000 calon tadi yang lulus tidaklah sebanyak itu. Kerana seandainya gagal satu subjek, maka pelajar tersebut tidak layak menerima sijil. Maksudnya tak dapatlah. Dia kira rosip terus. Tarakum penuh dia, takdir dia adalah rosip. Dia tak layak untuk mendapat sijil. Maka dia tak boleh masuk U. Daripada yang 6,000, 5,000 tadi, kita tolak lagi, mungkin dalam 3,000 ataupun 4,000 sahaja calon yang bersaing. Untuk menduduki, untuk masuk ke universiti awam kita, 4,000. Lepas itu mungkinlah 1,000-nya pergi ke Mesir. Maka persaingan semakin berkurang. Itu antara kelebihan sesiapa yang mengambil stam yang mereka tak nampak. Mereka tak nampak bahawa stam ini adalah satu tiket yang mudah. Selain STPM, stam juga adalah satu tiket yang mudah. Cuma tidaklah kita meletakkan stam itu mesti. Ini juga satu perkara yang perlu diketahui oleh ramai pelajar, bahawa stam juga bukanlah semestinya dia sambung pada bidang agama. Bukan semestinya bila ambil stam dia mesti nanti akan jadi ustaz lah dia ni. Dia mesti akan menjadi akan menjadi penceramah bebas ataupun siapa sahaja dia yang dalam bidang agama. Maksudnya lazimnya begitulah. Kita nampak dia ambil stam tu, stam agama lah, hebat lah dia dalam agama. Sebenarnya dia adalah boleh, kita tahu boleh mengambil mana-mana bidang lain, termasuklah dia mungkin tapi kita perlu tahu dia ada kaitan dengan SPM kita lah. SPM kita. Contohnya dia ambil pada SPM, dia ambil sastra mungkin, dia ambil account. Prinsip account. Jadi bila lepasan stam, dia ambil stam, lepas tu dia nak mohon masuk U menggunakan CJ stam dia. Maka dia masih lagi berpeluang bermohon untuk accountant mungkin ataupun apa-apa bidang bisnes ke, masih boleh. Dan perlu diketahui, ini adalah satu kelebihan juga, termasuk tadi persaingan, mengurangkan persaingan.
Yang seterusnya adalah bagi pelajar STAM yang selesai STAMnya, lulus, sekurang-kurangnya takdirnya adalah makbul. Tapi jarang-jaranglah makbul. Biasanya jayyid. Lebih tinggi sikit lah daripada makbul tadi. Maka dia boleh, kebanyakan you menawarkan apa-apa bidang sahaja kepadanya. Termasuklah yang Ustaz pernah jumpa ada pelajar yang mengambil bidang bahagian lakonan pun ada. Macam-macam lah. Bidang termasuklah bidang teknologi, itu perkara biasalah, ya, halal makanan halal itu yang tu biasa. Tapi ada bidang-bidang yang lain yang ditawarkan oleh universiti kepada pelajar lepasan STAM ini yang mungkin kita nampak macam pelik, tapi sebenarnya boleh. Termasuklah bidang jahitan apa sajalah, itu dibolehkan. Okey, baik. Jadi antara kelebihan lain kepada pelajar STAM tadi adalah mereka ini boleh terus ke U untuk mengambil ijazah, bukan melalui asasi seperti SPM. Okey, dan tempoh untuk mengambil STAM adalah setahun. Bagi setengah sekolah ada yang menawarkan sehingga 2 tahun. Tapi ada setengah sekolah menawarkan 1 tahun. Maksudnya dia masuk pada bulan 2 dan habis pada bulan 10 atau 11. Okey, baik, tapi itu cerita yang lazim, yang biasalah. Untuk COVID ini mungkin ada sedikit perbezaan. Bukan mungkin, memang ada sedikit perbezaan, iaitu perbezaannya berlaku dalam bulan 3 tahun berikutnya. Tapi memang SPM pun kita habis lambatlah. Cuma tempoh pembelajaran adalah sedikit. Cuma ada pelajar yang mengatakan, "Alah Ustaz, sikit sangat masanya." Sikit sangat, dah bulan 1 baru masuk. Masuk pula mungkin akhir-akhir tak bulan. Okey, lepas tu bulan 1, bulan 2 lah kita kira mula belajar. Bulan 2, bulan 3, bulan 4, bulan 5, bulan 6. Bulan 6 barulah nampak apa yang nak dipelajari. Baru nampak apa yang nak dipelajari tu. Bulan 6. Bulan 6, bulan 7, bulan 8. Jadi dalam bulan 8 bulan ataupun 7 bulan sahaja belajar. Sudah. Dia kata susah Hamzai. 7 bulan je belajar ni. Sebenarnya kita perlu tahu belajar STAM ini ada tips-tipsnya. Itu kena rujuklah video-video lain. Cuma ceritanya STAM adalah satu subjek yang cukup memberi peluang kepada semua pelajar untuk berjaya lebih pantas. Lebih pantas. Dan silap faham tadi perlu diperbetulkan, bukanlah STAM untuk ke Mesir semata-mata, tetapi penawaran universiti awam kita juga sangat meluas. Jadi jom pakat-pakat ambil STAM dan sama-sama kita belajar STAM di mana saja tempatnya, dan mendalami ilmu agama adalah satu keperluan, fardu ain kepada kita. Fardu ain kepada kita, dan kita antara penyambung rantaian kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan dakwah baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka Ustaz mengajaklah ramai-ramai untuk sama-sama kita menyambung STAM, dan bukanlah dikatakan terlalu mudah. Seandainya tidak kita mulakan dengan langkah pertama, kita tak akan pernah sampai ke mana-mana. Sebab itu semudah-mudah STAM pun, mana-mana tempat pun perlu kepada usaha, doa dan juga tawakal. Sekali sahaja untuk perkongsian kali ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.